Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid cikgu tahun 4 Intelek. Bertemu lagi untuk belajar bersama cikgu mata pelajaran sejarah tahun 4. Unit 1 mengenali sejarah. Pada minggu yang lepas, kita telah pelajari berkaitan apakah sejarah dan sumber sejarah. Cikgu harap murid telah memahami kedua-dua tajuk tersebut. Hari ini kita pelajari pula tajuk seterusnya, iaitu kaedah pendidikan sejarah, masa dan ruang. Objektif cikgu pada hari ini ialah agar kamu dapat mengenal pasti kaedah pendidikan sejarah. Kedua, kamu dapat memahami konsep ruang dan masa dalam sejarah. Baik. Mari kita lihat kaedah pendidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu pertama ialah kaedah lisan, di mana kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual individu, ataupun orang yang dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Kedua, kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Dan kaedah ketiga adalah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, contoh untuk mendapatkan bahan seperti fosil, tembika, barangan logam, kulit siput dan lain-lain yang merupakan barang ciptaan atau buatan peninggalan orang-orang zaman dahulu. Oleh itu, bahan tersebut akan dikaji dengan kaedah saintifik. Baik, kita pergi pula tajuk kedua, iaitu ruang dan masa. Baik. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Iaitu dekad, dekad, abad dan alaf. Okey. Baik. Apakah dia dekad? Dekad ialah tempoh masa dalam 10 tahun. Dekad ni merupakan tempoh masa dalam 10 tahun. Okey. Manakala abad pula merupakan tempoh masa dalam berapa tahun? 100 tahun. Dan alaf pula tempoh masa dikira dalam 1000 tahun. Okey, faham murid-murid? Apa maksud dekad, apa maksud abad dan apakah maksud alaf? Baik. Kronologi masa adalah urutan masa. Kita kena ingat sesuatu peristiwa sejarah dikaji mengikut kronologi masa.
Baik. Dan seterusnya ialah zaman. Baik, iaitu zaman. Okey. Zaman ditentukan bagi satu tempoh masa yang panjang. Ya. Zaman dibagi kepada dua, iaitu sebelum Masihi. Sebelum Masihi dikatakan zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan zaman Masihi pula ialah dikira selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu dikatakan zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Baik murid, saya harap kamu faham tentang konsep masa dan sejarah. Kamu boleh merujuk di dalam buku teks atau di mana-mana sahaja bahan yang boleh dijadikan sebagai sumber maklumat. Untuk itu, selamat belajar.